Didik TV KPM. Masih bersama dengan kami di Didik TV KPM. Saya Nisa K. Kita ada Cikgu Zaki akan teruskan kelas kita hari ini. Murid-murid di rumah dah bersedia? Jom kita teruskan. Silakan Cikgu. Okey, Nisa dan murid-murid di rumah. Kita nak pergi kepada usaha. Apa yang usaha-usaha yang kita telah lakukan di Malaysia dan juga di negara-negara lain. Okey, apa usahanya? Itu usaha pemeliharaan di Malaysia. Yang pertama sekali adalah kita ada undang-undang yang digunakan untuk menguruskan hutan dan juga menguruskan tumbuh-tumbuhan seperti dan hidupan liar yang ada di dalam hutan di negara kita. Baik. Okey, kita sebenarnya di sini ada lebih kurang lima usaha pemeliharaan. Yang pertama sekali adalah penilaian impak alam sekitar ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah Environmental Impact Assessment, EIA. Perlu kita jalankan sekiranya kita contohnya kita nak membina lapangan terbang, kita nak kita nak tanam sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan yang lebih daripada 500 hektar. Perlu kita lakukan penilaian kesan kepada alam sekitar. Penilaian ini macam mana, Nisa? Pernah dengar ke EIA? Saya rasa mungkin ramai yang masih tidak memberikan sepenuh orang kata apa kepekaan terhadap EIA ni, Cikgu. EIA ni sebenarnya, Nisa dan murid-murid, dia adalah sebuah laporan. Jadi kita kenal pasti apa elemen-elemen sekiranya kita lakukan, contohnya pembinaan empangan. Lebih daripada 400 hektar akan digunakan. Jadi kita akan lihat aspek tumbuh-tumbuhan sebenarnya jadi, hidupan liar, air larian permukaan, sungai kita akan pergi ke mana. So, ini adalah aspek-aspek yang kita perlu sediakan sebuah laporan sebelum kita laksanakan. Semasa kita laksanakan, sebelum laksanakan yang pertama, kemudian semasa kita melakukan aktiviti pembinaan empangan tersebut, perlu kita sediakan laporan impak kepada alam sekitar. Yang kedua adalah dari segi kempen kesedaran. Jadi seperti yang kita tahu, Nisa dan murid-murid di rumah, kempen kesedaran ni kita dah banyak lakukan di sekolah-sekolah, di kawasan-kawasan secara formal ataupun tidak formal lah, maksudnya melalui TV, melalui billboard ataupun papan tanda di kawasan-kawasan hutan. Contohnya jangan dilarang menceroboh hutan simpan. Itu salah satu usaha kempen kesedaran lah, untuk pastikan bahawa hutan simpan kita terus kekal dan terjaga untuk generasi akan datang. Okey, seterusnya adalah kita lihat pula ialah penubuhan taman negara. Okay. Penubuhan taman negara ini adalah di bawah Akta Perhutanan 1984, adalah usaha untuk kita nak pelihara taman-taman negara yang ada di negara kita. Contohnya taman negara apa? Satu contoh. Di Pahang. Taman Negara Pahang, betul. Di kampung saya. Oh, kampung dekat di sana. Okey, kemudian sudah Taman Negara Endar Rompin, kemudian Taman Negara Simi Lanjau di Sarawak, kemudian banyak lagi lah. Kemudian salah satu adalah Taman Negara Tuanku Abdul Rahman di Sabah, itu berkaitan dengan kawasan pantai ataupun hidupan akuatik di kawasan Terumbu Karang. Okey, jadi Nisa boleh pergi ke Sabah lah, itu Taman Negara Tuanku Abdul Rahman. Okey, seterusnya adalah pewartaan hutan simpan juga. Okey. Kita ada taman negara, kita ada hutan simpan. Okey, hutan simpan ni ada kita gazetkan dia. Maksudnya kita letakkan, kita gazetkan. Contohnya biasanya dia berada berdekatan. Hutan simpan dan taman negara sebenarnya dia bersekali. Okey, ataupun kalau taman negara ni dia lebih luas kulasannya. Kalau hutan simpan dia lebih kecil lah, tapi dia sentiasa seiring dan sejalan lah. Ada hutan, ada taman negara. Tapi ada taman negara tak semestinya ada hutan. Okey. Dia bergantung kepada saiz hutan tersebut. Kemudian pendidikan alam sekitar. Okey, ini secara sama juga seperti yang saya ceritakan tadi, iaitu secara formal dan tidak formal. Maksudnya diajar daripada sekolah rendah, sekolah rendah sehingga ke universiti, berkaitan dengan pendidikan alam sekitar dalam mata pelajaran geografi, mata pelajaran sains dan mata pelajaran moral dan sebagainya. Okey, baik, kita terbang ke negara-negara lain dulu. Nak terbang ke mana, Cikgu? Okey, bersedia murid-murid, Nisa? Jom. Okey, Nisa kena ingat nanti saya akan tanya soalan. Alamak. Okey, baik. Seterusnya kita akan lihat iaitu usaha-usaha pemeliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi, iaitu di negara-negara seperti di Kanada. Kita pergi ke Kanada. Kanada ni sebenarnya adalah antara negara di Amerika Utara. Okey, maksudnya kawasan-kawasan yang sejuk lah, kawasan yang mengalami 4 musim, iaitu apa yang mereka lakukan adalah menubuhkan taman negara ataupun reserve hutan. Okey, nak melindungi haiwan-haiwan, contohnya bison, karibu, beruang grizzly dan juga beruang kutub. Bison ni adalah
Apa agak-agak? Pernah dengar? Bison ni yang Boyson. macam rupa seladang tu ke cikgu? Ada, dia macam kerbau sikit. Oh, dia macam kerbau ya? Ada tanduk. Yang berbulu tu ke cikgu? Ya, betul. Tak macam di Malaysia lah. Ya. Kerbau kita tak segagah di Boyson sebab Ya. kerbau kita Boyson ni dia hidup di kawasan situ, jadi perlu bulu yang tebal. Okey, untuk dia menyesuaikan diri. Okey, itu apa yang berlaku di Kanada. Okey, seterusnya kita lihat, kita terbang ke Botswana. Okey, apa yang negara Botswana lakukan adalah kita Botswana dalam usaha untuk menghadkan kemasukan pelancong-pelancong ke kawasan yang telah digazetkan sebagai kawasan pemeliharaan. Okey, contohnya di negara kita pun kita tetapkan juga kita gazetkan kawasan, contohnya kawasan Mossy Forest di Cameron Highland. Jadi kalau Nisa pergi pada bulan Oktober, Nisa tak akan boleh masuk, tak dibenarkan masuk sebab waktu Oktober sehingga Disember itu adalah kawasan waktu pemeliharaan. So kemudian kita nak di Botswana juga, apa yang kita lakukan adalah mereka menggunakan tentera untuk mencegah pemburuan haram, iaitu pemburuan merentas sempadan. Maksudnya melibatkan banyak negara-negara lain di sekitar Botswana ni, iaitu negara yang terletak di selatan Afrika. Oh, nampak begitu ketat dia cikgu, undang-undang yang ditetapkan di Botswana. Okey. Seterusnya adalah di Bhutan. Bhutan adalah negara yang kecil, tapi dia banyak spesies hidupan liar. Contohnya banyak spesies harimau. Okey, harimau tak macam harimau kita, harimau benggala, kemudian harimau salji, kemudian burung bangau hitam. Nah, itu antara spesies yang ada di Bhutan. So, mereka buatlah mengekalkan lebih kurang 60% daripada tanah negara tersebut dilitupi sebagai hutan. Okey, itu adalah antara usahalah kita nak menjaga kawasan Bhutan ni. Nak pastikan bahawa haiwan ataupun spesies hidupan liar terus kekal. Baiklah, seterusnya kita nak masuk kepada usaha pemeliharaan. Macam mana kita nak pulihkan dia? Di Malaysia, okay, kita wujudkan iaitu mewujudkan pusat konservasi. Pernah dengar pusat konservasi? Saya tahu ada pusat konservasi gajah di Temeloh, Pahang. Di Kuala Gandah. Kuala Gandah. Okey, lebih tepat di Kuala Gandah lah. Ya. Okey, ini adalah antara pusat konservasi, banyak konservasi tuntung, konservasi penyu, so banyak lagi lah. Okey, seterusnya adalah kita pindahkan hidupan liar ke tempat yang baharu. Yang kedua ni adalah, so untuk yang ini kita pindahkan, contohnya apa? Bila kita bina empangan, contohnya empangan di Kenyir, empangan Kenyir. Apa kita buat adalah kita pindahkan gajah. Okey, gajah tu dipindahkan ke kawasan yang selamat. Maksudnya secara in situ lah. Maksudnya kita pindahkan ke kawasan yang selamat. Kita bagi peluang dia untuk kawasan hidupan yang baru. Sebabkan kawasan tersebut akan tenggelam dengan air sebab kita bina empangan. Kemudian yang ketiga adalah kita nak membaik pulih habitat asal haiwan. Contohnya seperti yang saya ceritakan tadi, iaitu di kawasan Kuala Gula. Okey, melibatkan burung-burung berhijrah. Okey, jadi kalau Nisa pergi ke sana, itu merupakan kawasan paya bakau. Okey, bila haiwan ini berhijrah, dia akan bergerak daripada hemisfera utara ke hemisfera selatan. Maksudnya dia lari daripada kawasan sejuk. Jadi dia datang singgah ke negara kita. Sebab tu indahnya negara kita, Malaysia. Okey, Nisa, boleh kita teruskan lagi, Nisa? Boleh, dan murid-murid di rumah. Seterusnya adalah kita lakukan penghutanan semula ataupun kita bina ladang hutan. Okey, kita tanam banyak pokok akasia. Pokok akasia ni dia cepat tumbuh. Okey, jadi dia cepat membesar. Jadi kawasan tersebut cepat pulih daripada kerosakan. Baik, kita terbang ke negara-negara lain. Ayuh. Okey, sebelum tu kita lihat dulu pusat konservasi hidupan liar di antaranya adalah di kawasan Jenderal Selatan Pahang pun ada, itu berkaitan dengan seladang. Kalau tadi gajah itu di Kuala Gandah di Pahang. Apa yang kita lakukan adalah kita buat penyelidikan. Kita buat pendidikan, kemudian kita buat rekreasi, kemudian buat ekologi. Jadi Nisa boleh pergi ke sana untuk naik gajah. Itu salah satu daripada usaha pendidikan dan juga rekreasi lah. Kemudian pemeliharaan. Itu secara in situ, itu di dalam hutan sendiri. Kemudian ex situ lah.
X itu ini adalah di dalam zoo. Zoo, baik. Bila dalam zoo, kita kena beri makanan pula lah. Okey, so banyak dia nak makan apa, so kita kena faham lah. Kalau tenggiling nak makan semut, kena cari semut untuk makan. Cari semut. Jadi kalau kita nak jadi ahli zoologi, jadi kita kena kenal pastilah gajah makan apa, kucing makan apa. Kucing makan apa? Kucing kalau di rumah, kucing yang dibela makan makanan yang diberi, makanan yang telah diproses. Kucing biasa makan ikan. Tapi kalau gajah, harimau susah jugalah Baik. untuk kita sediakan makanan. Okey, baik. Kita terbang ke negara-negara lain. Okey, yang pertama sekali kita nak terbang ke Sweden. Terletak di utara, terletak di utara benua Eropah. Baik. Okey, antara negara yang paling besar sekali di benua Eropah adalah di Sweden. Okey, Sweden ni apa yang mereka buatlah, kita wujudkan agensi hutan Sweden. Baik. Okey, adalah usaha untuk nak memastikan pelaksanaan iaitu penghutanan di Sweden. Seterusnya adalah kita lihat itu program pemeliharaan hutan asli atau di China, iaitu melalui mereka melarang pembalakan dan penanaman hutan dengan insentif kepada perusahaan hutan. Maksudnya di China ni lebih menggalakkan kepada perusahaan hutan, maksudnya kita buat proses penanaman semula. Baik, kita terbang ke Kenya. Okey. Kenya dekat sini ada zirafah. Okey. Dia ada hutan tropika, dia ada hutan savana. Jadi banyak hutan kat sini. Jadi banyak elemen-elemen, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak hidupan liar. Okey. Apa yang mereka buatlah program hutan serantau, mewakili salah satu daripada 4 inisiatif. Baik. Yang mana apa yang mereka buatlah melibatkan komuniti dan juga pihak-pihak luar untuk bekerjasama untuk melindungi spesies-spesies haiwan daripada pupus melalui kawasan pelindungan dan juga ekonomi ataupun dipanggil ekonomi hijau lah. Baik. Untuk pastikan bahawa hidupan liar, contoh gajah, zirafah, zebra kekal di kawasan hutan di Kenya. Baiklah, bersedia Nisa? Wah, dah tiba masa untuk saya menjawab soalan ni, Cikgu. Okey. Baik, murid-murid di rumah, bantulah saya. Kita jawab bersama-sama. Baik. Baik, kita akan buat perbincangan. Baik. Okey, Nisa boleh sediakan pen untuk tulis. Baik. Okey, sedikit sebab bincang ni banyaklah kan. Ya, So, Nisa, saya nak minta Nisa bandingkan usaha-usaha pemeliharaan dan pemeliharaan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di dunia. Di dunia. Okey. Maknanya Kita antara negara bandingkan Malaysia dan juga dunia. negara-negara lain. Baik. Okey. So sementara menunggu Nisa untuk sediakan jawapan. Baik. So murid-murid di rumah, ini adalah usaha-usaha sebenarnya apa yang kita lakukan di Malaysia dan juga di negara-negara lain adalah hampir sama. Okey, kita juga berusaha untuk pastikan bahawa hidupan liar kita, tumbuh-tumbuhan semulajadi kita di dalam hutan tropika kita masih terus kekal. Jadi ini adalah usaha-usaha secara bersama sebab hutan ni menyumbang oksigen tertinggi di dunia bagi seluruh dunia. Nisa dah bersedia, Nisa? Oh, saya rasa cukup kot jawapan saya ni. Okey, bentangkan jawapan. Baik, ini adalah jawapan saya. Di mana kita ada di Malaysia dan juga di negara lain. Oh, saya ada agensi yang terlibat di Malaysia. Saya buat 2 kolom untuk lebih jelas menunjukkan jawapan saya lah. Okey. Di Malaysia kita ada Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, di mana kita ada rizal hutan berbanding keluasan negara, kita ada lebih 50%. Oh, di Malaysia maksudnya Nisa, hutan kita ada lebih daripada 50%. Di mana kadarnya cikgu 50.31%. Di negara lain berapa peratus, Rizal? Kalau di negara lain, contohlah ya, negara lain mereka ada agensi hutan Sweden, SFA. Kalau di Botswana mereka mengekalkan 25% dan di Bhutan mereka mengekalkan lebih separuhlah daripada negara mereka, iaitu 60%. Okey, 60% itu daripada keluasan negara tersebut lah. Keluasan negara. Okey, ini adalah satu tanggungjawab yang besar juga kepada generasi akan datang dan juga pihak-pihak yang terbabit untuk pastikan bahawa hutan negara kita ni terus kekal lebih daripada 50%. Nisa rasa akan berkurangan tak? Kalau aktiviti contohnya yang akan menjejaskan kawasan hutan kita tidak terkawal akan berkurangan. Jadi kita kena kawal, kena pelihara dan pelihara. Betul, cikgu? Ya, betul. Seperti negara-negara lain juga menghadapi cabaran yang sama untuk kita kekalkan kawasan hutan kita. Okey, baik. Nisa dah bersedia? Ada soalan lagi? Mari. Ada lagi. Murid-murid di rumah, tadi jawapan mereka pun nampak lebih kurang sama macam saya, cikgu. Okey, jom. Baik. Kita pergi. Kita lihat yang kedua. Baik. Okey, sila bahaskan Nisa, iaitu populasi haiwan di bawah masih banyak di Malaysia. Haiwan apakah?
Okey, baik. Haiwan apa ni? Saya nampak harimau Malaya, cikgu. Ya, harimau Tapi Malaya. ini bukan harimau Malaya yang Banyak menendang ke? bola masuk ke gol tu. Setuju tak? Setuju dengan statement ni? Saya tak setuju. Kenapa tak setuju? saya tak Okey, setuju. jawab dulu. Okey, saya akan tulis jawapan saya, cikgu. Ini adalah merupakan untuk murid-murid di rumah, ini merupakan kawasan merupakan spesies raja rimba ataupun pak belang kita. Okey, kita ada hutan lebih daripada 50%. Okey, adakah harimau ni masih lagi banyak dalam hutan negara kita? So kita nak dengar jawapan daripada Nisa nanti. Okey, Nisa dah bersedia? Okey. Sudah bersedia? Okey, ini adalah bentangkan jawapan. daripada bacaan daripada WWF World Wildlife Federation ni, cikgu. Fun. Tabung hidupan liar dunia. Ya, baik. So mengikut daripada WWF, laporan, populasi harimau Malaya kita ni dah kurang daripada 150 ekor, cikgu. Jadi ini sangat, orang kata apa, membimbangkan. Nanti saya takut-takut esok lusa anak-anak cucu tidak dapat melihat dengan, orang kata apa, haiwan ini di masa akan datang. Dan ini adalah punca-punca kenapa haiwan ini diancam kepupusan. Okay, yang pertama, kerana wujudnya pemburuan haram, mungkin pemburu haram ingin mendapatkan kulitnya. Betul. Mungkin kukunya, kita tak tahulah apa benda yang mereka nak guna. Kemudian berlakunya perdagangan hidupan liar di mana hidupan liar diburu dan dijual. Mungkin sebagai makanan eksotik ataupun bahagian-bahagian tubuh badan mereka. Yang ketiga, haiwan-haiwan liar ini kehilangan habitat akibat daripada aktiviti perhutanan yang tidak terkawal. Kegiatan manusia lah. Pembalakan, pembukaan empangan dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, kekurangan sumber makanan. Apabila hutan-hutan dah tak ada, cikgu, sumber makanan mereka pun berkurang. Jadi inilah yang menyebabkan harimau Malaya diancam kepupusan. Bagaimana, cikgu, jawapan saya? Okey. Tulisan saya dah. Okey, murid-murid rumah boleh fikir-fikirkan dulu. Baik. Betul ke tak jawapan Nisa berikan ni? Adakah sama pendapat saya dan pendapat murid-murid? Dah muktamad? Saya kunci jawapan saya, cikgu. Siap. Nisa sempat lagi cari laporan daripada WWF, iaitu tabung hidupan liar dunia. Ya. Okey, iaitu maksudnya hutan negara kita ni masih lagi ada spesies harimau Malaya. Baik. Kurang daripada 150 ekor. So spesies ini akan makin lama makin berkurang. Makin berkurang. Okey, so saya nak bagi ganjaran ke? bagi ganjaran dah, betul lah. Okey. Ada lagi ke ganjaran? Okey, boleh dapatkan dalam bunga rafflesia. Sebenarnya kalau murid-murid rumah tahu, sebenarnya bunga rafflesia ni tak boleh kita masukkan tangan dalam tu. Okey, sebenarnya kalau dalam hutan sebenarnya bunga rafflesia ni kalau dia dah berkembang, dia akan berbau busuk seperti mana bangkai haiwan yang mati. Bau dia busuk, cikgu? Dia kan bunga. Walaupun dia bunga tapi dia mengeluarkan bau yang busuk. So jadi dia akan menarik perhatian lalat, semut-semut dan sebagainya untuk datang pergi ke kawasan lubang tersebut sebagai makanan lah. Baik, mungkin saya lihat mungkin ya, cikgu, kalau saya tidak salah, mungkin ia sebagai satu mekanisme melindungi bunga itu sendiri daripada didekati oleh haiwan-haiwan. Mungkin ya, cikgu. Itu yang unik ni, sebenarnya dia adalah parasit. Ya ke? Dia menumpang pada pokok-pokok, kayu buruk dan sebagainya. Baiklah. Sebenarnya, cikgu, kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Habis dah. Kita nak belajar macam-macam lagi tentang pemeliharaan dan pemularan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Jadi saya nak minta Cikgu Zaki untuk berikan kita rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan, cikgu. Okey, Nisa dan murid-murid rumah. So ini adalah merupakan profil lapisan hutan. Yang paling penting adalah kita kena pastikan lapisan kanopi di sini lapisan kanopi sini terus terpelihara. Baik. Sebab lapisan kanopi ini sangat penting sebab dia menyimpan banyak pelbagai spesies haiwan, tumbuh-tumbuhan, menyederhanakan suhu. Kita dapat memastikan bahawa hutan kita dapat menyimpan air sebanyak yang boleh untuk pastikan bahawa generasi akan datang akan dapat menikmati sumber air, hidupan liar, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Dan juga begitu juga dengan kita lihat di sini hutan di negara kita ada hutan gunung, kemudian kita ada hutan tropik dan hutan pantai. Semua ni ada orang rumahnya. Rumah di sini ada haiwan, di sini ada haiwan, di sana pun ada haiwan. Jadi kita pastikan rumah-rumah haiwan, tumbuh-tumbuhan semua jadi terus terpelihara. Jadi untuk hari ini kita dah berjaya mencapai 5 standard pembelajaran. Jadi untuk Nisa saya berikan 5 bintang. 5 bintang untuk saya dan juga saya dapat hadiah-hadiah
berupa ganjaran. Pada Ya. hari ini terima kasih Cikgu Zaki. Saya nak minta cikgu untuk kongsikan kepada murid-murid di rumah bagaimana mereka nak mendapatkan bahan pembelajaran ataupun latihan pengukuhan. Memandangkan tadi saya dapat dah 5 bintang prestasi saya tadi. Silakan cikgu. Okey, murid-murid boleh rujuk sumberku melalui laman sesawang kita. Baik. Kita dapat tambahkan lebih banyak lagi ilmu pengetahuan yang ada untuk meningkatkan prestasi murid-murid dalam mata pelajaran geografi. Didik TV KPM